Ahlan wa sahlan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang sedang mengikuti pengajian Selasa ISDEF pada hari Selasa ini, iaitu bersamaan dengan 6 Jun 2023 ataupun 17 Zulkaidah 1444 Hijrah. Alhamdulillah, pada sesi kali ini saya Alhamdulillah diamanahkan sebagai pengerusi untuk slot atau pengajian Selasa ISDEF pada hari ini, dan bersama kami adalah ataupun slot tarbiyah pengasas ISDEF, dan semestinya bersama kami pada pagi atau pada petang berbahagia ini insya-Allah penuh barakah insya-Allah, tidak lain dan tidak bukan pengasas ISDEF, iaitu Profesor Dr. Muhammad Syukri Saleh, yang merupakan juga guru kepada kita semua. Dan hari ini merupakan sebenarnya sambungan kepada sesi tarbiyah pengasas ISDEF bulan lepas, dan merupakan soalan lanjut daripada Dr. Muhammad Syukri bin Hanafi. Alhamdulillah. So sebelum kita mulakan slot untuk Dr. Muhammad Syukri bertanya pada pengasas ISDEF, Profesor Dr. Muhammad Syukri Saleh, marilah kita sama-sama mulakan majlis dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Saya serahkan sesi kali ini kepada Dr. Muhammad Syukri Hanafi untuk mulakan soalan beliau kepada pengasas ISDEF, dan moga-moga jawapan yang Prof berikan Alhamdulillah dapat menyuburkan hati kita sebagaimana Prof telah dapat menyuburkan dan mengingatkan kita tentang kepentingan iman kita ini. So tanpa melengahkan masa, silakan tafadhal Dr. Syukri. Terima kasih. Terima kasih Dr. Syarila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Prof, Alhamdulillah petang ni kita bertemu kembali, kita sambung perbincangan kita yang dalam 2 bulan yang lepas. Sebelum saya kemukakan ataupun saya bertanya kepada Prof untuk soalan yang terakhir lah untuk slot berkaitan dengan yang diamanahkan kepada saya ni, sebenarnya apa yang saya akan kemukakan kepada Prof untuk Prof bincangkan ataupun Prof huraikan pada petang ni, dia ada kaitan, ada sangkut paut dengan persoalan untuk slot tarbiyah pengasas ISDEF yang awal dulu 18 April. 18 April Prof dah huraikan, Prof dah bicarakan secara detail, jelas berkaitan dengan siapa orang yang beriman dan kenapa iman dijadikan asas ataupun kekuatan asas ISDEF. Dan video Prof dah buat pun dalam bentuk dah diedarkan kepada kita semua. Dan selepas daripada itu 16 Mei berkaitan dengan iman ini juga, Prof dah bincangkan berkaitan dengan tingkat-tingkat iman, tingkat-tingkat iman yang secara detail juga, iaitu iman taklid, iman ilmu, ayan, iman hak dan hakikat. Semua tu pun dah dimasukkan, dimuatkan di dalam grup kita. Dan insya-Allah pada hari ini Prof, kita akan teruskan satu lagi persoalan yang ada kena-mengena ataupun sangkut paut dengan kedua-dua persoalan yang sebelum ini. Prof, dalam usaha membina kekuatan ISDEF, dalam usaha membina kekuatan iman ini Prof, terutamanya dalam kalangan warga ISDEF, apakah yang telah dilakukan di ISDEF? Saya tahu dan memang saya yakin Prof tak bercakap sahaja. Prof tak cakap sahaja berkaitan dengan iman ni. Malah ada perkara yang dilakukan untuk membina dan untuk memantapkan aspek ini, aspek iman inilah dalam
diri setiap warga ISDEF yang Prof dah buat, Prof dah usahakan selama ni. Sebenarnya hal ini yang saya lihat dia selalu ulang-ulang kepada kita, pada kami semua. Kita yang Prof penyataan itu, yang saya maksudkan itu ialah kita hendaklah berilmu dan beramal dengan ilmu itu. Itu penyataan yang Prof selalu ulang. Dia selari dengan persoalan yang saya kemukakan tadi. Jadi berdasarkan kepada perkara ini, persoalan ini, saya mohon jasa baik Prof untuk membicarakan persoalan ini, menghuraikan persoalan ini, perkara ini untuk manfaat semua warga ISDEF dan semua yang mengikuti slot tarbiyah pengasas kita pada petang ini, insya-Allah. Saya jemput Prof. Saya persilakan Prof. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Terima kasih banyak Ustaz atas pertanyaan ini. Dan kalau mengikut schedule ini pertanyaan terakhir lah kan Ustaz ya, insyaAllah. Ya, Prof. Soalan Ustaz yang paling panjang dan paling banyak makan masa 2-3-4 minggu. Tapi Alhamdulillah ini membantu kita semua, bagi saya untuk revise berkenaan dengan iman ini, dan juga barangkali untuk tuan-tuan dan perempuan semua dapatlah di-revise balik, ya, refresh balik apa yang kita maksudkan dengan iman dan bagaimana kita mau meningkatkan iman ini. Khusus di ISDEF, kita cuba untuk menguatkan iman ini dengan berdasarkan kepada perkara-perkara yang ada kena-mengena dengan iman ini, ya. Paling tidak ada 3 perkara yang perlu yang nampak bahawa ada kena-mengena dengan iman ini secara direct. Yang pertama ialah ilmu, yang kedua ialah nafsu, dan yang ketiga ialah amalan. Jadi pada petang ini insya-Allah kita akan cuba melihat bagaimana ISDEF cuba membawakan iman dalam kalangan warganya melalui 3 perkara ini. Jadi apabila kita laksanakan apa-apa program di ISDEF ini, sebenarnya kita ada kerangka untuk meningkatkan iman ini. Cuma ini kali pertama kita memberitahu kepada warga ISDEF bahawa apa yang kita lakukan ini sebenarnya tidak kita lakukan dengan begitu saja, tetapi ada asas kerangkanya yang ada hubungannya dengan kaedah-kaedah untuk menguatkan iman tersebut. Baik, mari kita lihat yang pertama. Yang pertama ialah iman itu ada kaitan dengan ilmu. Sebagaimana telah kita bincangkan yang lepas-lepas, maka iman itu akan meningkat dari iman yang terendah, iaitu iman taklid, iman ikut-ikut, kerana tidak ada ilmu, boleh meningkat kepada iman ilmu, boleh meningkat kepada iman ayan, dan selepas itu iman hak dan iman hakikat apabila ada ilmu. Jadi kita nampak bahawa kalau kita mau meningkatkan iman itu, tak mungkin kita boleh melakukannya kecuali apabila kita ada ilmu. Kalau kita maintain setakat iman taklid saja, iman ikut-ikut tanpa dalil, maka dengan sendirinya kita tak boleh meningkat. Jadi kita kena belajar ilmu, dan insya-Allah dengan belajar ilmu itu, ya, maka akan meningkatlah iman kita itu kepada peringkat iman 2, ya, yang kedua iaitu iman ilmu. Tetapi iman ilmu itu masih belum cukup, kerana orang beriman ilmu itu hanya mempunyai ilmu tetapi belum semestinya beramal dengan ilmunya, dan oleh demikian akan diikuti dengan amal. Jadi apabila ada iman, ada ilmu, ada ada amal, maka akan meningkatlah kepada iman ayan, ya, iman yang paling rendah yang dikira sempurna oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau diusulkan lagi kepada iman hakikat, iman hak, dan kemudian kepada iman hakikat, insya-Allah. Jadi ilmu di sini, apa yang dimaksudkan dengan ilmu di sini, ya? Ilmu itu ada 2 bentuk. Yang pertama ialah ilmu fardu ain, yang kedua ialah ilmu fardu kifayah.
Jadi secara institusi, ya, sebagai institusi akademik, ISTEF ini mengajar ilmu-ilmu fardu kifayah, khususnya berkenaan dengan pengurusan pembangunan Islam. Tetapi kita sedar bahawa kalau kita hanya mengajar warga ISTEF ini dengan fardu kifayah saja, terutamanya mengajar pelajar-pelajar kita dengan ilmu fardu kifayah saja, sama ada ilmu fardu kifayah itu berbentuk pembangunan menteruskan Islam, berbentuk pengurusan aset ya Islam, berbentuk institusi pengurusan institusi Islam, ataupun Islamic Service Management dan sebagainya, maka itu tidak cukup kalau tidak ada ilmu fardu ain. Maka atas sebab itu kita tekankan juga kepada ilmu fardu ain, insya-Allah, walaupun tak dapat kita belajar ilmu fardu ain ini secara tafsili, secara mendalam, paling tidak kita belajar secara ijmali, secara ringkas-ringkas, setakat sekadar lepas kita daripada fardu ain ini, paling tidak kita mengetahui sedikit sebanyak berkenaan dengan fardu ain ini, ya, sama ada berkenaan dengan tauhid, dengan fiqh dan juga dengan tasawuf, insya-Allah. Dan itu sebablah di ISTEF ini kita aturkan aktiviti-aktiviti. Yang paling penting sekali ialah pengajian Selasa. Seperti hari ini kan, pengajian Selasa ni kalau kita tengok digilir-gilirkan ilmu-ilmu fardu ain itu. Ya, ada yang mengajar tentang tauhid, ada yang mengajar tentang tasawuf, ya, ada yang mengajar tentang fiqh, dan ini ustaz-ustaz kita, para pensyarah kita mengajar kita semua. Ya, untuk sedikit sebanyak kita mengetahui apa itu fardu ain itu. Moga-moga dengan itu insya-Allah terlepas kita daripada dosa tidak belajar ilmu fardu ain. Dan dengan itu dapat meningkatlah kita iman sedikit sebanyak insya-Allah. Begitu juga dalam pengajian Selasa itu juga ada tarbiyah-tarbiyah pendahuluan dengan tarbiyah kan, dengan tazkirah, itu juga ada yang berbentuk fardu ain, ada yang berbentuk fardu kifayah. Selain daripada itu, para pensyarah ISTEF ini daripada dulu sampai sekarang, sebelum memuliakan kuliah berkaitan dengan fardu kifayah, dalam setiap kursus, dalam setiap pengajian, dalam setiap pengajian kita yang kita tawarkan, maka pensyarah akan memulakan kuliah itu dengan tarbiyah. Tarbiyah itu juga ada berbentuk fardu ain, ada berbentuk fardu kifayah. Jadi selain daripada itu assignment, penyelidikan, penulisan formal dan sebagainya itu semua adalah untuk ya memberi peluang kepada warga ISTEF belajar ilmu, dan dengan itu insya-Allah dapatlah kita meningkatkan iman kita kepada iman ilmu, insya-Allah. Kepada iman ilmu, insya-Allah. Jadi kita harapkan semua warga ISTEF mengetahui tentang perkara ini dan mengambil serius tentang pengajian Selasa ini. Dan pengajian Selasa ini sebagaimana telah diterangkan oleh para pensyarah kita sebelum daripada ini, telah kita mulakan. Daripada awal lagi apabila kita mula nak bina satu bidang yang bernama pembangunan berteruskan Islam, maka walaupun kita pada ketika itu hanya 2-3 orang saja, kita berkumpul selepas asar di luar waktu pejabat, belajar Quran, ada belajar fiqh, dan begitulah bergilir-gilir. Sehingga sekarang, maknanya saya ingat sudah 30-40 tahun ya Ustaz ya. Ustaz pun sempat daripada awal-awal dulu sama abang memberi pengajian Selasa ataupun mengikuti pengajian Selasa. Dan kalau kita tanya orang lama seperti Dr. Zakaria, maka beliau akan berkata sesungguhnya ikatan ukhuwah kita, kasih sayang kita ini, ya sebenarnya diikat secara kerohaniannya dengan pengajian Selasa itu. Sebab itu pengajian Selasa ini sangat penting sekali, dan kalau boleh, kalau dulu-dulu kita wajibkan, dan saya masih ingat kalau di pejabat lama kita di C05 ya, di C05, setiap hari Selasa petang macam ini, bilik mesyuarat itu penuh sampai melimpah keluar. Maknanya semua para pelajar, semua para staf dan para pensyarah ISTEF mengikuti, dan tidak ada yang saya rasa yang tidak hadir kecuali ada masalah. Jadi pada ketika itu kita rasa sangat barakahnya itu insya-Allah. Dan kalau kita niatkan bahawa ilmu ini semua kita ambil melalui pengajian Selasa dan juga tarbiyah sebelum kuliah dan sebagainya itu sebagai alat untuk meningkatkan ilmu kita, dan dengan itu dapat meningkatkan iman kita, maka insya-Allah kita akan merasa manfaatnya insya-Allah. Jadi itu yang pertama ya.
iaitu meningkatkan iman melalui ilmu, dan kita sedikit sebanyak alhamdulillah berusaha untuk itu, sama ada ilmu fardhu ain atau ilmu fardhu kifayah, melalui pengajian Selasa, melalui tarbiyah, melalui kuliah-kuliah, melalui penyelidikan, melalui penulisan formal dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga belajar bahawa iman ini ada kaitan dengan amalan. Macam tadi kan, orang yang ada ilmu saja tetapi tidak ada amalan, maka setakat iman ilmu sajalah yang dia dapat capai. Dia tak dapat meningkat imannya itu kepada iman yang lebih tinggi yang dipanggil iman ayan, iaitu iman orang yang ada ilmu dan beramal dengan ilmunya. Jadi oleh demikian kita juga tumpukan kepada amalan apa yang kita pelajari itu supaya kita dapat beramal. Dan dalam konteks ini kita cuba beramal dengan perkara yang wajib dan meninggalkan perkara yang haram. Itu yang pertama ya. Sebelum mungkin kita nak lakukan sebaik mungkin perkara-perkara yang diwajibkan ke atas kita dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan ke atas kita. Aktivitinya banyaklah ya. Misalnya kita cuba sebelum mungkin untuk tidak menggunakan harta kerajaan, terutamanya pensyarah dan juga para pentadbir ya. Di pejabat kita itu, kita sebelum mungkin tidak mahu gunakan harta kerajaan untuk peribadi kita. Dan kalau kita guna untuk peribadi kita, maka kita minta kebenaran daripada orang yang menjaga harta tersebut, ataupun kita membayar duit, dan begitulah supaya kita tidak melakukan perkara yang haram yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dalam amalan kita ini, kita tidak amal free riderism atau pemboncengan gratis. Sebab kita tahu kalau kita lakukan perkara sedemikian, itu satu perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan dapat dosa. Dan oleh demikian kita tak mau lakukan perkara yang sedemikian rupa. Malah dalam amalan kita itu kita sentiasa tanamkan rasa kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tanamkan rasa bertuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu juga merupakan amalan ya, bagaimana berusaha untuk sentiasa sedar bahawa kita ini adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala, supaya dengan itu kita tak menjadi orang yang takabur, tak jadi orang yang riak, tak jadi orang yang ujub, ya, tidak menjadi orang yang sombong, kerana kita ini adalah hanyalah hamba Allah, ya, hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada masa yang sama dengan merasakan ada rasa kehambaan itu, maka insya-Allah ada rasa bertuhan dalam diri kita. Dan bila ada rasa bertuhan itu, maka kita gemar untuk beramal dengan yang wajib dan gemar meninggalkan yang haram yang dilarangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga selain daripada beramal dengan yang wajib dan meninggalkan haram itu, kita beramal dengan amalan-amalan utama yang kita sebut sebagai fadailul amal. Ya, kita sebut sebagai fadailul amal itu amalan-amalan sunat, amalan-amalan yang digalakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun tidak wajib, kerana kita berpegang kepada hari Qudsi yang mengatakan bahawa Allah tidak sayang kepada kita dengan hanya kalau kita melakukan perkara yang wajib saja. Allah sayang kepada kita, Allah kasih kepada kita, Allah akan bagi bantuan kepada kita sekiranya kita melakukan perkara-perkara sunat, perkara-perkara tambahan yang tidak diwajibkan kepada kita tetapi kita lakukan atas dasar sukarela, supaya dengan itu maka mendapat kita kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, dapat kita bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dapat kita meningkatkan iman ya dengan lebih tinggi lagi nanti insya-Allah dengan amalan-amalan semikian rupa. So mungkin ada orang bertanya, untuk ini apa yang dilakukan di ISDAF? Ya, itulah kita galakkan puasa Isnin Khamis. Puasa Isnin Khamis, kita tak tahulah setakat mana sekarang ni kawan-kawan kita warga ISDAF berpuasa Isnin Khamis, tapi saya tahu paling tidak ada 2-3 orang ataupun lebih daripada itu yang memang cuba berpuasa Isnin dan Khamis insya-Allah. Solat berjemaah ya, sebelum PKP dulu kita memang tekankan kepada solat berjemaah ini ya, bagi warga lelaki solat di masjid pada waktu zuhur
kemudian solat di Anjun Istiaf pada waktu asar, dan begitulah kita sentiasa berjemaah, dan kalau boleh berjemaah ini tepat pada waktunya. Begitu juga kita beramal dengan solat hajat, ya, sebab sesuatu perkara yang kita mahu itu, hajat kita itu kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada untuk lulus dalam viva, untuk Allah bagi panduan sama ada kita patut lulus ataupun gagal dalam viva kita, ataupun dalam kita mengharapkan sesuatu ataupun berdoa untuk Allah ringankan apa-apa beban yang mungkin dihadapi oleh kita semua ataupun oleh salah seorang daripada kalangan kita, insya-Allah. Dan begitulah seterusnya, kita sentiasa mengadu kepada Allah, memohon kepada Allah melalui solat hajat itu. Itu tradisi di Istiaf. Selain daripada itu, tradisi Istiaf juga ialah beramal dengan sujud syukur, sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah janji, ya, siapa yang bersyukur maka Allah akan tambah nikmatnya. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau tidak kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan memberikan seksa yang keras kepada kita. Jadi kita tidak mahu mendapat nikmat Allah, tidak bersyukur dan mendapat seksa. Kita mahu kita dapat nikmat Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan tambahkan nikmat, dan nikmat yang paling utama yang Allah akan tambah ialah iman kita, insya-Allah, iman dan taqwa kita, insya-Allah. Jadi kita laksanakan sujud syukur sentiasa, ataupun kalau kita tidak berpula untuk sujud syukur, kita sentiasa mengucapkan alhamdulillah pada setiap ketika, bersyukur kepada Allah pada setiap ketika, insya-Allah. Selain daripada itu, ada juga sunnah yang tutup kepala bagi orang lelaki, ya. Orang perempuan memang wajib, bagi orang lelaki ada yang mengatakan tidak wajib, tetapi itu perkara sunnah Rasulullah SAW, kita tutup. Kalau dulu saya sendiri pada awalnya pakai serban, ya, tetapi selepas itu adalah perkara-perkara yang membuatkan saya diharamkan pakai serban, maka setakat pakai kopiah lah. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, para pensyarah kita mengikut. Ya, semua para pensyarah kita tutup kepala, tutup ini, dan dengan itu insya-Allah kita moga-moga dengan perkara kecil yang kita lakukan ini, moga-moga kita mendapat kasih sayang Allah dan kita akan dapat meningkatkan iman kita. Begitu juga dengan simpan janggut. Simpan janggut ini nampak kecil, tetapi ini sebenarnya adalah perkara yang sangat besar yang disuruh oleh Rasulullah SAW, dan banyak manfaatnya itu yang Allah menceritakan, Rasulullah SAW menceritakan bagaimana hubungan malaikat dengan janggut dan sebagainya itu. Dan kita juga melakukan beramal dengan warna-warna yang digemari oleh Rasulullah SAW. Antaranya ialah warna hijau, warna putih, warna warna hitam, dan kadang-kadang warna merah, ya. Kadang-kadang warna merah. Dan kita sebenarnya masih bebas untuk memakai apa saja baju atau pakaian yang berwarna. Tapi kalau kita ada biasanya monthly graduate supervision sebulan sekali, kita pakai, semua orang lelaki pakai baju putih, ya, untuk beramal dengan sunnah Rasulullah SAW, yang biasanya memakai baju putih, warna putih pada hari Jumaat. Dan monthly graduate supervision itu biasanya kita lakukan pada hari Jumaat, maka kita pakailah ramai-ramai baju putih, ya, moga-moga mendapat barakah dan boleh meningkatkan iman kita. Sama jugalah perkara-perkara yang lain, misal bersalam, memang disuruh oleh Allah SWT dan juga oleh Rasulullah SAW. Dan kalau sebelum PKP dulu kita bersalam dan berpelukan antara lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan, untuk mengeratkan ukhuwah. Dan ini semua adalah perkara-perkara sunat, ya, yang boleh meningkatkan iman yang kita amalkan di Istiaf. Itu yang kedua, ya, iman ada kena mengena dengan amalan. Yang ketiga, daripada kajian kita, daripada perbincangan kita, maka kita dapati bahawa iman ada kaitan yang sangat rapat dengan nafsu. Maka oleh itu, di Istiaf kita tekankan sangat-sangat supaya kita tingkatkan nafsu kita. Kalau nafsu kita masih di peringkat nafsu yang jahat, yang rendah, iaitu amarah, lawamah dan mulhamah, maka kita berusaha insya-Allah untuk meningkatkan kepada nafsu yang lebih tinggi, iaitu nafsu mutmainnah paling kurang,
ataupun kalau boleh radiyah, mardiyah dan kamilah insya-Allah. Jadi bagaimana cara? Mungkin ada orang bertanya, Adik Steph ni tak nampak pun usaha untuk meningkatkan nafsu ini. Ada. Kita lakukan ini sama ada secara sedar ataupun tidak. Dan kalau sebelum PKP dulu, kita banyak bermusafir. Dan dengan bermusafir itu nanti insya-Allah banyak sifat-sifat terkeji kita yang boleh kita lawan. Dan juga banyak sifat-sifat terpuji kita, sifat mahmudah kita yang boleh kita bina. Ya, misalnya dalam bermusafir itu, bagaimana boleh kita mengenepikan kepentingan peribadi kita, mengutamakan kawan-kawan kita yang lain. Sama ada dalam makanan, dalam tempat duduk dalam kenderaan, dalam tempat duduk di hotel dan sebagainya itu. Dan dalam keadaan sedemikian juga bagaimana kita boleh menguatkan akal kita. Bila kita melihat sesuatu perkara, kita mengalami sesuatu perkara, bagaimana logiknya, bagaimana dapat kita melihat secara rasionalnya, dan juga dapat kita menguatkan emosi kita, menguatkan fizikal kita. Sebab bila kita bermusafir itu, ini semua perkara yang mencabar kita, sama ada akal kita, sama ada emosi kita, ataupun sama ada fizikal kita. Dan dengan itu nanti insya-Allah kalau kita lulus dalam ujian-ujian ketika bermusafir nanti, maka dengan sendirinya iman kita akan meningkat insya-Allah. Selain daripada itu, kita menjaga makanan supaya hati kita bersih, ya, supaya hati kita tidak dikotori oleh makanan-makanan yang haram dan juga yang subhat. Jadi kita jaga sungguh-sungguh supaya kita makan makanan yang bersih, kerana makanan itu menempah hati, dan hati itu adalah merupakan tapak kepada iman. Bila tapak kepada iman bersih, maka suburlah iman itu nanti insya-Allah. Kita juga beramal dengan memberi hadiah ataupun paling tidak mengiktiraf pencapaian seseorang, hatta termasuk kalau sekiranya hari jadi pun, maka ada pengiktirafan daripada Istef, ya, dan juga ada ucapan-ucapan untuk menyatakan bahawa kami sudah tentang kewujudan dan juga tentang tentang hari lahir para warga Istef semua, gitu ya. So tambah-tambah lagi kalau sekiranya ada kejayaan dicapai, maka kita sama-sama mengiktiraf kejayaan itu. Dan ini semua membawa kepada peningkatan mahmudah, iaitu sifat-sifat terpuji, dan juga memusnahkan sifat-sifat terpuji yang terkeji, iaitu sifat-sifat mazmumah. Jadi secara kesimpulannya, kalau kita lihat di Istef ini, perkara untuk menguatkan iman itu dilakukan dalam kerangka 3 perkara tadi, sama ada dalam kita hubungan dalam meningkatkan ilmu, hubungan dalam meningkatkan amal, hubungan dalam meningkatkan nafsu kita insya-Allah. Dan kalau dapat kita lakukan ketiga-tiga perkara sedemikian, sebagaimana yang kita cuba lakukan di Istef, walaupun nampak sedikit, tapi kesan yang kita dapati daripada pengalaman kita agak besar. Tambah-tambah lagi kalau sekiranya sekarang ini kita perbanyakkan lagi perkara-perkara itu dalam ketiga-tiga kerangka tersebut, dan saya yakin insya-Allah iman kita semua akan meningkat dan Allah akan bantu Istef untuk mencapai kecemerlangan dan kegemilangan insya-Allah. Itu saja Ustaz jawapan ringkas saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.